Amalan. Amalan etika yang baik merupakan satu tuntutan dan keperluan dalam konteks kehidupan seseorang individu dan masyarakat. Dalam memahami konsep etika, terdapat pelbagai latar belakang ilmu etika dan peradaban yang merangkumi definisi etika berdasarkan kepada peradaban Barat, India, China dan Arab. Konsep etika daripada perspektif individu, masyarakat negara dan global atau sejagat, serta 5 prinsip asas etika yang sering menjadi amalan di seluruh dunia. Latar belakang etika dan peradaban. Plato. Karya Republik ini berdasarkan kepada falsafah Sokrates yang membicarakan konsep teras utama etika iaitu keadilan dengan fokus kepada pembentukan negara dan manusia yang adil. Falsafah Sokrates yang menyentuh secara langsung mengenai pembinaan peradaban manusia yang dihuraikan oleh Plato. Dalam karyanya, Republik secara jelas membahagikan manusia kepada 3 kelas sosial iaitu pekerja, tentera dan pemerintah. Setiap kelas masyarakat ini mempunyai nilai moral atau etika yang harus dipegang dan dilaksanakan. Untuk menjadi kelas pekerja, seseorang itu mestilah mempunyai kemahiran tertentu, misalnya ilmu pertukangan, pertanian dan peternakan. Sokrates telah menerangkan tentang konsep keadilan dan sama ada manusia yang adil lebih bahagia berbanding dengan manusia yang tidak berlaku adil. Daripada konsep keadilan manusia ini, ianya telah berkembang dalam pelbagai dimensi kehidupan dan membentuk peradaban manusia dan seterusnya ke arah pembinaan negara bangsa. Sokrates berpendapat manusia yang baik akan melakukan kurang masalah atau kemudaratan kepada manusia yang lain, walaupun kepada musuh mereka sendiri. Untuk menjadi pemerintah yang adil, memiliki ilmu pengetahuan adalah kunci utama amat penting dan perlu ada pada diri seorang pemimpin. Aristotle dalam karyanya Magna Moralia, Etika Teragung, menjelaskan falsafah asal etika mengenai konsep kebaikan adalah pengetahuan. Sebenarnya dipelopori oleh Sokrates. Nicomachean Ethics yang akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam bahagian teori etika klasik yang berkaitan dengan teori kebaikan oleh Aristotle. Konsep kebaikan moral dan individu yang bertanggungjawab memberi makna kepada moral dan menyebarkan ke seluruh dunia. Teori kebaikan yang kemudiannya berkembang kepada 4 perspektif: kebaikan moral, kebaikan utama, keadilan dan kemuncak kebaikan. Etika dan peradaban adalah 2 konsep yang bergerak seiring. Di mana ada etika, di situ ada peradaban, dan di mana ada peradaban, maka di situ juga akan ada etika. Konsep teras utama etika iaitu keadilan dengan fokus kepada pembentukan negara dan manusia yang adil. Definisi etika adalah berbeza-beza mengikut peradaban di sesebuah negara atau tempat. Dalam peradaban barat, etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos, yang bermaksud sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesebuah masyarakat. Etika juga ditakrifkan sebagai satu set prinsip-prinsip moral yang menentukan sesuatu tindakan adalah betul atau salah. Prinsip-prinsip moral ini sebagai panduan kepada kelakuan manusia sama ada menjadi baik atau buruk. Selain daripada etika, satu lagi perkataan yang sinonim dengannya ialah moral. Berasal daripada perkataan Greek iaitu moras, yang bermaksud adat dan kebiasaan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat.
Moral ialah konsep atau idea umum yang diterima oleh sesebuah masyarakat mengenai sesuatu perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Etika dan moral berbeza daripada segi sebutan tetapi membawa maksud yang hampir sama. Cuma etika lebih kepada teori atau konsep sementara moral pula lebih kepada perbuatan. Antara tokoh Greek adalah Socrates, Plato dan Aristotle. Etika juga ditemui dalam peradaban India. Etika dalam masyarakat India dikenali sebagai niti sastra, bahasa Sanskrit iaitu sebahagian daripada konsep reta dalam kitab Veda. Konsep reta ditakrifkan sebagai perintah, peraturan dan kebenaran yang dianggap sebagai prinsip peraturan semula jadi yang diamalkan dalam sistem alam semesta. Reta juga dianggap sebagai tanggungjawab utama dalam memastikan perintah semula jadi, moral dan pergorbanan dapat berfungsi dan dilaksanakan oleh manusia. Secara konseptualnya, reta juga dikaitkan dengan konsep melaksanakan perintah dan peraturan yang dikenali sebagai dharma dan konsep tindakan manusia yang menuruti perintah tersebut yang dipanggil sebagai karma. Kedua-dua konsep ini iaitu dharma dan karma akhirnya menaungi konsep reta yang berkembang sebagai prinsip moral, agama dan semula jadi yang kemudiannya menjadi asas utama kepada kepercayaan Hinduism. Dalam masyarakat India, kitab Veda, perkataan Veda berasal daripada perkataan Sanskrit, Ved, bermaksud untuk mengetahui dan ia merujuk kepada keseluruhan himpunan ilmu esoterik dan rohani mengenai nilai-nilai kerohanian abadi yang ditemui oleh golongan rishi, orang-orang alim dan mistik semasa meditasi. Selain peradaban Barat dan India, konsep etika juga ditemui dalam peradaban awal masyarakat di China. Dalam peradaban Cina, Confucius ialah seorang ahli falsafah yang terkenal dengan Confucianism. Adalah pelopor kepada konsep Buddhism yang ditakrifkan sebagai tradisi, falsafah, kemanusiaan atau kepercayaan yang rasional dalam sistem pentadbiran dan merupakan satu cara hidup. Confucius beranggapan bahawa etika amat berkait rapat dengan nilai kemanusiaan. Etika berdasarkan kepada takrifan Confucius ialah nilai-nilai kebaikan berasaskan kepada 5 prinsip utama Wuchang iaitu Ren, kebajikan dan kemanusiaan, contohnya orang yang tidak mementingkan diri. Yi, kebenaran atau keadilan, contohnya melakukan sesuatu yang benar tanpa mempedulikan natijah daripada perbuatan. Li, cara yang betul, contohnya kesopanan, saling menghormati dan patuh pada norma hidup insan serta masyarakat. Seterusnya Z, pengetahuan, contohnya kebijaksanaan, bijak melakukan keputusan. Sin, integriti, contohnya layak dipercayai, sifat yang layak dipercayai oleh orang lain. 5 prinsip Wuchang ini adalah selari dengan nilai kebaikan di dalam syurga dan harus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan di dunia ini sama ada dalam sistem pentadbiran atau cara hidup manusia. Dalam peradaban Arab, terutama selepas kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, konsep etika ini ditemui dalam pengertian akhlak. Bahasa Arab ialah khuluqun, iaitu budi pekerti, tabiat atau tingkah laku. Etika atau akhlak ini ialah tingkah laku manusia yang menggambarkan sifat dan budi pekerti mereka dalam melakukan sesuatu perkara dan sentiasa berasaskan kepada ajaran Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Konsep akhlak ini diteruskan kepada 3 prinsip utama iaitu fitrah, keadaan semula jadi seseorang individu, tabiat, tingkah laku yang berulang-ulang sehingga menjadi sikap seseorang individu, dan amalan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu dan menjadi kebiasaannya. Walaupun fitrah ialah sifat tertentu atau khusus seseorang individu, namun individu berkenaan boleh mengubah fitrah semula jadinya menerusi usaha dan keazaman yang dilakukan untuk mengubahnya. Kelakuan manusia yang dipengaruhi oleh keadaan mentalnya dari segi kecerdasan dan daya ingatan yang dimiliki bukanlah sesuatu yang tidak boleh diubah,
Mengubah kelakuan manusia bukanlah bermaksud memusnahkan jiwa dan hati nurani mereka, tetapi sebenarnya sebagai suatu usaha menjadikan mereka seorang individu yang berkelakuan secara waras, tidak ekstrim dan tidak berfungsi sebagai manusia yang normal. Etika daripada perspektif mempunyai 4 perspektif, iaitu individu, masyarakat, negara dan sejagat. Pengertian etika adalah berbeza-beza bergantung kepada prinsip-prinsip asas dan nilai yang dipegang oleh seseorang individu. Etika individu ialah gaya pemikiran yang dipegang oleh seseorang individu mengenai kepercayaan terhadap prinsip-prinsip moral sama ada betul atau salah. Ia juga boleh mempengaruhi kehidupan individu tersebut sama ada terhadap diri sendiri, keluarga, rakan dan masyarakat. Pegangan seseorang individu terhadap konsep baik atau buruk, betul atau salah menjadi panduan kepada mereka untuk melakukan sesuatu tindakan dalam urusan kehidupan seharian. Contohnya pengambilan mendadak, adakah betul atau salah, itu bergantung kepada individu tersebut. Etika individu ini juga mempengaruhi pemikiran dan tindakan manusia dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti bagaimana atau makan atau berapa banyak yang harus dimakan dalam seharian. Contohnya, dalam hal memilih jodoh pasangan masing-masing, orang sekarang bukan sahaja tengok pada kebaikan, malah mereka perlu mengambil kira tentang membiayai kos kehidupan seperti rumah, kos anak-anak, kesihatan dan lain-lain. Oleh kerana itu, etika individu ini kini telah berkembang bukan sahaja berdasarkan kepada nilai peribadi seperti bagaimana kita hidup, bertindak dan punya perasaan, tetapi juga bagaimana kita harus hidup, bertindak dan respon terhadap keadaan dalam situasi yang berbeza-beza. Etika seterusnya iaitu etika masyarakat pula dirujuk sebagai panduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui dan diterima oleh sesebuah masyarakat. Etika masyarakat ini penting untuk dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Sesuatu nilai yang diterima dalam sesebuah masyarakat harus diamalkan oleh masyarakat berkenaan. Nilai-nilai ini berbeza mengikut amalan, budaya, agama yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Jika satu nilai itu diterima oleh sesebuah masyarakat, ia tidak bermakna akan diterima oleh masyarakat lain. Contohnya, dalam masyarakat barat, masuk ke dalam rumah, memakai kasut itu adalah perkara yang diterima dan biasa normal untuk mereka dan menjadi amalan kepada mereka. Namun, perkara ini tidak diterima oleh masyarakat kita. Seperti Malaysia sendiri, kebanyakan kita akan memang selalu tanggalkan kasut sebelum masuk dalam rumah. Jadi, bila tuan rumah atau tetamu datang masuk ke dalam rumah memakai selipar, itu kira tidak beradab atau tidak beretika. Etika masyarakat ini memainkan peranan yang penting sebagai panduan dalam membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat berkenaan. Persoalan yang sering timbul ialah bagaimana dalam sesebuah masyarakat itu terdapat pelbagai kaum, budaya dan agama. Macam Malaysia sendiri pun kita tahu banyak terdapat pelbagai kaum, budaya dan agama sendiri. Dalam topik ini, walaupun terdapat kepelbagaian, tiada individu yang terkecuali. Ia perlu diterima oleh masyarakat majmuk. Contohnya, nilai kebaikan, keadilan, kesaksamaan, kehidupan, kebahagiaan dan sebagainya terdapat dalam semua kaum, budaya dan agama menjadi panduan, dapat diterima secara umum dan diamalkan dalam masyarakat yang majmuk dengan sikap saling hormat menghormati setiap perbezaan tersebut. Etika yang ketiga ialah etika negara. Etika negara ialah nilai-nilai etika dan moral yang harus ada dan diamalkan oleh setiap rakyat dalam sesebuah negara. Pelanggaran terhadap nilai etika dan moral berkenaan akan dikenakan tindakan undang-undang yang berkaitan dalam negara tersebut. Etika negara ini didefinisikan sebagai sistem moral, peraturan dan tingkah laku di mana setiap komuniti dalam negara tersebut adalah terikat dan sebarang pelanggaran terhadapnya akan berhadapan dengan hukuman undang-undang yang sedia ada di negara berkenaan. Contohnya macam Malaysia, jika kita langgar peraturan Malaysia, kita akan dikenakan hukuman berdasarkan pelanggaran tersebut. Etika negara biasanya ada dalam perlembagaan sesebuah negara sebagai panduan kepada kelakuan dan tindakan rakyat dalam negara. Misalnya dalam hal yang berkaitan dengan disiplin, integriti, maruah, keadilan sosial dan toleransi agama. Keperluan dan kepentingan etika negara ini dapat dilihat di negara sedang membangun atau negara yang maju sebagai petunjuk kepada kematangan rakyat negara berkenaan dalam menguruskan kehidupan seharian. Indeks kesejahteraan rakyat dapat diukur penilaian sesebuah negara tersebut dari segi kesihatan, ekonomi, sosial, alam sekitar, kebudayaan dan lain-lain. Contoh negara-negara bagi indeks kesejahteraan rakyat negara daripada Middle East iaitu fizikal, keluarga, sosial,
kewangan dan kerja. Bagi negara Asia pula, ada 3 indeks kesejahteraan mereka, iaitu kewangan, komuniti dan fizikal. Etika perspektif sejagat. Etika sejagat ialah etika yang diterima dan diamalkan di peringkat antarabangsa menurut Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 195 buah negara yang berdaulat di dunia ini. Ini bermakna terdapat sekurang-kurangnya 195 jenis etika nasional mengikut negara berkenaan. Etika sejagat ini mengandungi pelbagai standard etika yang dianggap berdiri dengan sendiri dan boleh diaplikasikan kepada semua manusia tanpa mengira kaum, budaya, agama, jantina, kumpulan umur, politik, kelas sosial atau ekonomi. Semua prinsip atau nilai etika yang tidak dianggap sebagai agresif, mencegah penggunaan kekerasan atau penghalang keganasan di antara manusia, dianggap sebagai prinsip etika sejagat. Di antara contoh kekerasan atau keganasan ini ialah pembunuhan, rogol, penculikan, mencederakan, mencuri, merompak dan tingkah laku musnah atau vandalisme. Dalam proses membuat pilihan di antara tingkah laku bermoral atau sebaliknya, seseorang individu harus mempertimbangkan apakah kebaikan atau keburukan sejagat yang terjadi kesan daripada sesuatu tindakan yang diambil. Contohnya, jika semua orang mencuri, maka kesannya akan berlaku huru-hara dan banyak kejadian keganasan di dunia ini. Saya akan menerangkan tentang prinsip asas etika. Terdapat 5 prinsip asas etika. Yang pertama ialah prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, prinsip kejujuran, dan prinsip kebebasan. Saya akan menerangkan prinsip asas etika yang pertama, iaitu prinsip nilai hidup manusia. Prinsip ini menekankan soal hidup dan mati. Nyawa adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oleh itu, semua manusia sepatutnya sayangkan nyawa mereka dan nyawa orang lain. Prinsip ini menjadi tonggak utama dalam aspek prinsip asas etika kerana tiada faedahnya jika kita memperkatakan soal baik dan buruk, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur, jika tiada manusia bernyawa yang hidup dalam dunia ini. Oleh itu, perbuatan membunuh diri atau membunuh orang lain dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak bermoral, sama ada dalam konteks agama maupun undang-undang sivil. Pembunuhan dibenarkan hanya dalam setengah keadaan yang mendesak, seperti apabila berlakunya peperangan. Seperti yang kita tahu, apabila berlakunya peperangan, kita tidak dapat mengelak daripada terpaksa melakukan pembunuhan. Dan apabila berlakunya peperangan, barulah pembunuhan dibenarkan. Prinsip asas etika yang kedua ialah prinsip kebaikan dan keburukan. Secara fitrahnya, manusia sangat tertarik akan kebaikan dan benci kepada keburukan. Manusia sangat digalakkan untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari sebarang perbuatan yang boleh mendatangkan keburukan. Kedua-dua kebaikan dan keburukan bersifat subjektif. Kebaikan boleh membawa maksud kebahagiaan, keseronokan, kebenaran dan pelbagai nilai baik yang lain. Keburukan pula membawa maksud kematian, penderitaan, kesilapan dan pelbagai nilai buruk yang lain. Apabila seseorang itu melakukan kebaikan atau keburukan, kesannya bukan hanya akan dirasai oleh si pelaku, akan tetapi kesan itu juga akan dirasai oleh orang di sekitarnya. Contohnya, apabila seorang pemimpin, misalnya Perdana Menteri, melakukan kerjanya dengan jujur, cekap, amanah dan adil, secara tidak langsung kesannya akan dirasai oleh rakyat negara tersebut, seperti ekonomi negara menjadi mapan, berdaya saing dan rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Saya akan beri lagi satu contoh.
Apabila seorang anak membuat perkara yang baik, secara tidak langsung nama keluarga juga akan menjadi baik, kerana anak yang baik datang daripada keluarga yang baik. Begitu juga sebaliknya, jikalau anak tersebut melakukan perkara yang tidak baik, secara tidak langsung nama keluarga dia juga akan menjadi buruk. Prinsip asas etika yang ketiga ialah prinsip keadilan dan saksama. Keadilan membawa erti meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Saksama pula adalah keseimbangan yang wujud, kesan daripada keadilan yang berlaku tadi. Dua prinsip ini bergerak seiring, di mana keadilan akan membawa kepada kesaksamaan, dan kesaksamaan hanya boleh terjadi selepas adanya keadilan. Dalam kata mudah, prinsip ini bermaksud kita sepatutnya melayan orang lain dengan adil dan saksama, khususnya soal kebaikan atau keburukan. Sekadar berbuat baik dan melakukan tindakan yang betul sahaja tidak mencukupi, tetapi yang lebih penting ialah berusaha bersungguh-sungguh agar faedah dari berbuat baik dan betul dapat dirasai dan dinikmati oleh orang lain secara adil. Prinsip asas etika yang keempat ialah prinsip kejujuran. Prinsip ini merupakan salah satu daripada prinsip asas etika yang utama. Asas hubungan sesama manusia adalah di atas dasar percaya mempercayai antara satu sama lain, iaitu yakin dan percaya bahawa apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang jujur, ikhlas dan tulus. Prinsip ini agak sukar untuk diamalkan kerana manusia mempunyai kecenderungan untuk menyembunyikan identitinya atau berpura-pura baik dari segi kata-kata maupun tindak tanduknya. Kejujuran menunjukkan nilai manusia dalam menghormati diri sendiri dan orang lain, iaitu kualiti sebagai manusia yang berkelakuan secara sopan, percakapan, perbuatan yang konsisten dan lahir daripada ketulusan berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam konteks yang lain, kejujuran ialah sikap menghormati nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tentang semua aspek kehidupan di dunia ini. Sebagai contoh, seorang yang jujur akan sentiasa diberi tanggungjawab kerana sifatnya yang jujur membuat orang menjadi yakin untuk percaya akan dirinya. Jika sebaliknya, orang yang tidak jujur akan sentiasa dipandang serong dan dijauhi oleh orang di sekelilingnya kerana sifatnya yang suka menipu, palsu dan sebagainya. Prinsip asas etika yang terakhir ialah prinsip kebebasan. Kebebasan sering dikaitkan dengan etika hak asasi manusia. Ianya berkaitan dengan teras peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Setiap individu mempunyai keinginan, kebolehan, keperluan dan kemampuan yang berbeza-beza, dan mereka bebas memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi tidak sehingga mengganggu dan menyusahkan kehidupan orang lain. Walau bagaimanapun, manusia tetap perlu hidup dengan berlandaskan 4 prinsip asas etika yang telah saya terangkan sebentar tadi, seperti prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, dan prinsip kejujuran. Setiap individu adalah bebas dan boleh bertindak menurut apa yang difikirnya baik kerana setiap individu dan situasi adalah berbeza-beza. Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang individu adalah untuk disesuaikan dengan keperluan dan kehendak masing-masing. Walau bagaimanapun, kebebasan itu bukanlah mutlak sehingga seseorang itu boleh berbuat apa saja di atas nama kebebasan. Okey, terdapat beberapa penghayatan nilai yang kita perolehi di dalam topik 1, iaitu pengenalan kepada etika dan peradaban. Berdasarkan kepada konsep etika dan peradaban yang berbeza sama ada sama ada Barat, Cina, India dan Arab, serta perbezaan dari segi individu, masyarakat, negara dan sejagat. Beberapa pengajaran dan nilai yang boleh diperolehi dan dipelajari, iaitu nilai yang pertama, kita akan mengetahui interpretasi dan etika tersendiri. Setiap tamadun mempunyai maksud dan interpretasi etika yang tersendiri, sebagai contohnya tolong-menolong antara satu sama lain. Terdapat beberapa persamaan di antara semua tamadun tersebut dari segi kepercayaan. Sebagai contohnya, kesetiaan kepada pemimpin adalah satu-satunya persamaan di antara semua tamadun. Kerana manusia akan menjadikan etika sebagai panduan hidup mereka untuk berkelakuan secara baik dan selaras dengan nilai kemanusiaan yang tinggi.
Nilai yang kedua yang akan kita pelajari iaitu dari segi tingkah laku dan pemikiran rakyat Malaysia. Okey, dalam setiap etika terdapat tamadun yang mementingkan tingkah laku dan pemikiran manusia. Mereka akan membezakan sesuatu perkara sama ada ia baik ataupun buruk yang boleh dilakukan atau perlu dihindari berdasarkan kepada nilai yang diterima oleh masyarakat di sesebuah negara ataupun tamadun tersebut. Setiap budaya adalah berbeza dengan cara membezakan tingkah laku yang baik dan buruk. Ia dilakukan atau dielakkan berdasarkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Melalui topik 1 iaitu pengenalan kepada etika dan peradaban, terdapat nilai-nilai yang memberi kelebihan kepada keluarga, organisasi dan masyarakat. Okey, etika akan menjadi panduan yang penting dalam kehidupan sebagai individu. Ini kerana individu yang beretika juga dapat membina sahsiah diri ataupun kepribadian yang baik kerana beliau memelihara dirinya. Apabila kita mahu hidup di dalam keluarga yang bahagia, ikatan yang erat berdasarkan etika kekeluargaan yang sedemikian dapat mewujudkan keharmonian. Di samping itu, etika juga mampu mewujudkan organisasi yang berjaya. Ia dapat memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin pada kebajikan masing-masing. Etika juga dapat melahirkan masyarakat yang memiliki keamanan dalam hidup. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti gangsterisme, pengambilan dadah, jenayah dan pembuangan bayi. Terdapat satu nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang meraihkan kepelbagaian. Salah satunya ialah sebagai masyarakat, etika menjadi panduan kepada masyarakat berkenaan. Ia diuruskan secara baik, harmoni, menyantuni setiap pihak dan meraihkan kepelbagaian. Selagi sesuatu bangsa itu dapat mengekalkan tahap amalan etika yang tinggi, selama itulah bangsa itu akan terus maju dan berkembang. Penghayatan nilai yang kita perolehi melalui etika dan peradaban akan memberikan manfaat kepada undang-undang negara kita. Okey, sebagai sebuah negara, etika itu menjadi nilai yang harus diamalkan dan dipatuhi oleh semua penduduk dan rakyatnya selaras dengan undang-undang yang ada dalam negara berkenaan. Mereka perlulah mempunyai sikap integriti yang berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi. Sebagai contohnya, amanah, tulus, ikhlas dan profesionalisme. Melalui etika dan peradaban, nilai yang kita boleh perolehi ialah kita dapat memerintasi sempadan geopolitik. Sebagai sebuah dunia yang sejagat, etika itu adalah nilai yang diterima dan boleh diamalkan merentasi sempadan geopolitik. Ia mempunyai standard yang boleh menjadi rujukan di peringkat antarabangsa. Nilai yang terakhir kita akan perolehi dalam pengenalan etika dan peradaban ialah prinsip teras yang sangat relevan. Prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, prinsip kejujuran dan serta prinsip kebebasan. Prinsip-prinsip asas etika ini yang seharusnya diamalkan oleh setiap manusia. Semua prinsip tersebut adalah prinsip yang teras dan sangat relevan dalam urusan kehidupan manusia. Ia akan melahirkan manusia yang beretika atau berakhlak mulia serta mempunyai tahap profesional yang cemerlang. Sebagai rumusan daripada topik 1 iaitu pengenalan kepada etika dan peradaban, kefahaman mengenai konsep etika berasaskan kepada peradaban utama dunia seperti Barat, India, China dan Arab. Perbandingan ini mengenai pengertian etika berdasarkan kepada konteks individu, masyarakat, negara dan sejagat. Ia membolehkan kita untuk memahami konsep etika dengan lebih jelas, terperinci dan menyeluruh. Pemahaman ini diperkukuhkan lagi dengan adanya perbincangan, huraian dan contoh yang mengenai prinsip-prinsip asas etika yang diamalkan di seluruh dunia. Kita haruslah mengamalkan etika dan peradaban dalam hidup kita supaya ia menjadi panduan yang dapat membantu kita
melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara beretika dan bermoral. Sekian, terima kasih.